السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung ke tajuk seterusnya, iaitu berkaitan dengan Khalifah Rasulullah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam fasal pertama kitab ini, iaitu berkenaan dengan Fadailu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan masuk membicarakan tentang peribadi Abu Bakar secara khusus. Kerana seperti mana yang hadirin dan hadirat maklum, bahawa perbincangan kita ni adalah berkait dengan sahabat. Kita cuba untuk melihat kedudukan sahabat itu, mana dari sudut pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum ini kita telah sebut secara umum bagaimana pandangan Al-Quran tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi pada malam ini kita akan masuk membicarakan khusus dalam fasal pertama ini berkenaan dengan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana susunan sampai ke habislah kita ni, setiap kali membicarakan tentang sahabat Nabi, maka akan dikemukakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang sahabat berkenaan dari segi manaqibnya, dari segi fadailnya, dari segi fadilatnya. Jadi kelebihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengikut apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna min amanni an-nasi 'alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr, walau kuntu muttakhidan khalila ghayra Abi Bakr lattakhadhtu غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sesungguhnya mana orang yang paling jujur terhadapku di dalam persahabatan dan berkait dengan harta benda adalah Abu Bakar. Kalaulah sekiranya aku ingin menjadikan ataupun aku ingin mengambil khalil, teman rapat, selain Tuhanku, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, sebagai khalil, sebagai teman rapatku. Tetapi persaudaraan Islam dan kasih sayang dalam Islam itu cukuplah, sudah memadai. Janganlah dikekalkan di masjid ini, yang di Masjid Nabi di Madinah itu, pintu kecil, melainkan pintu kecil Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini merupakan hadis yang biasa disebutlah. Bahkan kalau nak menyebut tentang kelebihan Abu Bakar, inilah biasanya hadis yang diletak di awal. Kalau nak muka banyak hadis berkenaan Abu Bakar, kebiasaan ulama akan sebut hadis ini.
Hadis ni kedudukannya tinggi, iaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana dalam hadis ini mengikut riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi hadirat cubalah. Cubalah ingat tentang sahabat yang setakat yang boleh cuba. Misalnya bila disebut Abu Sa'id Al-Khudri, bagaimana kedudukan Abu Sa'id Al-Khudri? Apakah yang kita tahu tentang Abi Sa'id Al-Khudri ini? Abi Sa'id Al-Khudri ini adalah salah seorang sahabat yang umur panjang. Ini antara sahabat yang umur panjang, 100 lebih umur dia. Ada yang disebut 120 tahun. Abi Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat besar Nabi SAW. Sebab kita tidak nak cerita tentang dia secara detail di sini. Jadi melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri ini, yang mana dia ambil kenyataan ini daripada Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda seperti yang saya terjemahkan tadi, bahawa Nabi sebut orang yang paling amanah, yang paling jujur di kalangan manusia. Jadi pensyarah hadis sebut, hadis ini bukan nak menafikan kelebihan orang lain. Hadis ini sebagai perbandingan. Kerana inna min amannin nasi alayya fi suhbati wa mali Aba Bakrin. Orang di kalangan manusia, orang yang paling jujur, paling amanah dari segi persahabatan dan dari segi berkait dengan harta benda lah, tidak dapat melebihi Abu Bakar. Mana orang lain pun dia ada nilai yang tersendiri. Ini dalam huraian hadis disebut. Bukan bermakna Nabi nak naik Abu Bakar maka jatuh habis orang lain. Tidak. Bukan begitu sikap Nabi sallallahu. Nabi bila dia puji seseorang, dia tidak merendahkan orang lain. Dia tidak menampakkan rendah orang lain. Di sini sebenarnya kalau kita nak bahas dari segi akhlak lah, tinggi nilai di sini hadis ini. Misalnya bila kita sayang kepada orang lain, jangan kita benci kepada orang lain. Bila kita nak angkat kedudukan orang lain, jangan kita jatuhkan orang lain. Kerana orang lain ni walaupun tidak selebih Abu Bakar, tapi tetap ada kelebihannya dalam bidang-bidang tertentu, dalam skop tertentu, dari sudut-sudut yang lain. Tetapi Nabi sebut secara khusus Abu Bakar dibandingkan dengan annas, manusia, orang lain. Ini sebagai nak menyatakan kemuncak kelebihan. Abu Bakar ni memang lebih sungguh. Begitu maksudnya. Sehingga Nabi menyebutkan bahawa sekiranya aku ingin menjadikan Khalil selain Tuhan, kalau aku nak ambil jadi orang lain sebagai Khalil, Khalil selain daripada Tuhanku, pasti aku akan ambil Abu Bakar sebagai Khalil aku. Jadi Khalil ni apa makna Khalil? Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, kekasih Allah, teman rapat Allah. Di sini ulama menghuraikan. Kalau kita tengok dalam kitab, bila bahas hadis ni ataupun gelaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, itu disebut Khalil itu daripada khullah. Khullah ni maksudnya teman rapat. Sebab kita nak terjemah dalam bahasa Melayu ni, sebenarnya dia tidak ada satu kalimah yang boleh menampung makna Khalil itu. Tetapi dari segi perkataan, definisi dia, maknanya bila kita anggap seseorang itu sebagai Khalil kita, kekasih kita, teman rapat kita, dia memberi erti begini, iaitu seseorang yang dianggap kekasih ataupun teman rapat sehingga sampai ke peringkat dia tak teringat dah kepada orang lain. Dia tak teringat dah kepada orang lain. Itu saja yang terbayar-bayar di ruang mata dia, teringat dalam hati, dalam perasaan dia. Dan dia tidak akan buat sesuatu yang boleh menimbulkan kemarahan orang. Khalil dia itu, kekasih dia itu. Itu sifat Khalil. Itulah makna Khalil. Jadi bila kata Allah ni adalah Khalil Nabi SAW. Nabi ni kata Khalilullah, seperti Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah. Sebab dalam hadis lain ada disebut bahawa Nabi ni adalah Khalil Allah juga, sebagaimana Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Dengan erti hati Nabi ni tidak pernah luput, tidak pernah tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu siapa peringkat tu baru Khalil. Jadi perkara ini manusia, setengah-setengah ulama kata, boleh ke seseorang, mampu ke seseorang kalau dia nak kasih pada seseorang sehingga tak pernah luput dalam ingatan dia, teringat semua.
dalam tempoh 24 jam tak pernah luput walaupun 1 minit, 2 minit. Boleh ke tidak? Setengah ulama kata itu di luar kemampuan manusia. Tak boleh siapa tak tu. Kalau cinta ni tidaklah setinggi Khalil. Khalil ni dikatakan satu maqam, satu kedudukan yang tinggi. Abu Bakar kata kalau aku nak ambil. Jadi kalau kita tengok dalam hadis, tapi Abu Bakar, Nabi kata kalau aku nak ambil, kalau aku nak jadikan Khalil aku selain daripada Allah, pasti aku ambil Abu Bakar. Apa maksudnya? Di sini maknanya Abu Bakar, Nabi SAW mana tidak mahu mengambil orang lain sebagai Khalil. Cukup dah Allah tu sebagai Khalil. Tapi kalau nak ambil, itu makna dia, pasti Abu Bakar. Tetapi cukuplah sebagai persaudaraan seagama Islam itu, dan kecintaan kasih sayang dalam sebagai seorang Islam itu sudah memadai. Di sini ada huraian dia. Jadi ulama sebut bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatah, daripada sini kita boleh faham bahawa tidak mahu menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil. Kalau nak ambil Abu Bakar, tapi tak saya ambil kerana sudah memadai saudara se-Islam dengan Abu Bakar itu. Di sini dalam hadis ini sebenarnya mengisyaratkan, memang pensyarah-pensyarah hadis sebut begitu. Nabi mengisyaratkan bahawa orang lain seluruhnya, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ada pada waktu itu, dan termasuk kita sendiri yang kita berhubung dengan Nabi atas dasar iman ini, kita berhubung dengan Nabi atas dasar Islam ini, kita juga saudara Nabi. Kita juga ukhuwah dengan Nabi, ada ukhuwah atas nama agama. Tetapi dalam hadis ini dia mengisyaratkan bahawa ukhuwah Islam ini, persaudaraan dalam konteks agama ni, dia ada peringkat dia. Dia ada kedudukan dia. Walaupun kita tak boleh nak sebut ni kedudukan apa, tetapi pokok mana pun dia ada kedudukan dia. Seperti kita kata anak lah. Seorang anak, katakanlah seorang ayah itu ada 5 orang atau 10 orang. Anak dia memang bank dia, dalam surat beranak bank dia. Tetapi apakah hakikat dalam kasih sayang dia tu tak sama walaupun sama anak pun. Dia ada tu perasaan tu, hak ni gini, hak ni gini. Tapi ayah yang cerdik, dia tidak menampakkan secara zahir. Bapa takut hak tu terasa hati dan sebagainya. Tetapi walaupun sama-sama anak, tapi dia ada peringkat kasih sayang. Setengah orang itu sayang kepada sulung, setengah orang itu sayang pada perempuan, macam-macam lah. Jadi saya tu sendiri hak tentu dah anak dia belaka tu. Tetapi dia tidak sama. Dia ada perasaan, walaupun kita tak sebut. Sebab apa? Sebab kita cerdik. Kita tidak nampakkan bahawa kita sayang kepada orang ni lebih, tidak nampak pun zahir. Kita cuba sembunyi tu. Kenapa? Kerana kita ni cerdik. Jadi Nabi sini, Nabi nak ayatnya bahawa ini hakikat. Bila Nabi sebut ni, bukan Nabi nak melebih-lebihkan atas nama diskriminasi, tidak. Hakikat. Dan kita kena ingat, bila Nabi sebut begini ni, sahabat maklum dah sebenarnya. Sahabat tahu dah memang Abu Bakar ni lebih. Dalam syarah-syarah ni memang disebut Abu Bakar ni baru maklum. Banyak sangat melihat kepada dia ni sayang Nabi semasa kecil lagi. Banyak perkara lah. Kalau diteliti, memang dia ni memang lebih. Kalau Nabi tak sebut, sahabat memang sudah tahu kelebihan Abu Bakar. Jadi bila sebut gitu, walaupun orang lain itu juga dikatakan saudara se-Islam dengan Nabi, kerana terima Islam dengan Nabi, tetapi dia tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelebihan. Sebab hadis-hadis ni, kalau hadis-hadis tengok, memang dalam kitab-kitab induk, dalam kitab-kitab besar hadis disebut dia manaqib Abu Bakar. Manaqib Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar. Di bawah tajuk. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, janganlah dikekalkan di masjid itu khaufah ni. Saya sebut dah sebelum ini, mana pintu kecil, bukan seperti pintu kita ni. Pintu besar ni pintu kecil, yang mana kedudukan dia tu, dia ada macam kita kata seperti jendela lah. Cuma jendela tu dia agak besar, dia turun ke bawah sehingga paras lantai tu, tapi tidak rampak ke lantai seperti pintu kita ni. Kalau pintu kita ni rampak latar terus nah. Khaufah ni tidak, bukan sejekal ataupun sejekal lebih. Maknanya nak masuk dia kena lakoh sikit. Kalau kita tengok setengah-setengah balas dulu kan, ada dia buat gitu. Ada kan pintu tu dia buat tu sedekah dengan latar. Kadang-kadang tinggi lah. Jadi kita nak masuk tu kita kena lakoh. Jadi hak ni pintu kecil. Sebab tu setengah-setengah disebut pintu kecil, dia lebih besar daripada jendela. Jadi dalam gambaran hadis,
dalam hadis disebutkan gambar di Masjid Nabi pada waktu itu, dia banyak juga pintu disebutnya. Ada setengah ulama sebut hak ni memang secara hakiki lah. Maknanya Abu Bakar ni dia ada pintu kecil daripada rumah dia nak masuk ke masjid tu, dia ada pintu khusus dia. Ini ada disebut dalam kitab. Misalnya Abu Bakar dia ada satu pintu khusus. Pintu rumah dia tu pintu lain, hak ke pintu utama. Tapi bila dia nak pergi ke masjid, dia ada pintu khusus, pintu yang kecil dia panggil khawqah. Hak tu boleh katakan dia keluar untuk pergi ke masjid. Sebab masjid, rumah dia dengan masjid ni dekat seperti rumah Nabi lah. Memang kalau kita tengok dia kedudukan, kalau dalam internet misalnya kita tengok kedudukan di peringkat awal lah, antara masjid Nabi yang masa tu tidak besar. Jadi rumah-rumah sahabat tu duduk sekitar tu, sekitar masjid tu. Kita kena ingat masjid zaman Nabi dulu, zaman Nabi dulu masjid dia tidak sempurna sekolah ni, atas pasir gitu ya. Jadi mereka awak-awak apa di pelopoh taman gitu ya. Tapi masjid lah tu ada kelebihan. Jadi kalau kita tengok pada masjid kita lah ni, parok nah kalau nak tebuk seseorang tu. Kalau nak tebuk seseorang ikut suka hati nak buat tu. Ada zaman tu. Zaman tu. Memang tidak pelik lah. Memang tidak pelik. Lepas tu ada juga ulama sebut mana khawqah ni memang dia ada boleh kunci lah ke? Ada. Dia macam pintu, boleh masuk. Gitu saja. Jadi setengah ulama sebut maknanya berdasar pada hadis ni bahawa ramai juga, cuma tidak disebut, ramai juga sahabat yang ada pintu kecil ni, bila dia tubik daripada rumah dia terus dia masuk ke masjid dengan pintu tu, orang panggil khawqah itu. Sayyidina Ali pun ada disebut. Cuma setengah ulama sebut Sayyidina Ali tu dia ada pintu di masjid tu saja khawqah. Di rumah dia tak ada khawqah. Tapi Abu Bakar ada. Abu Bakar ni serupa dengan Nabi. Di rumah dia ni, bila dia duduk rumah dia nak tubik ke masjid, dia ada pintu kecil. Dia tubik daripada rumah tu pergi masjid. Depan khawqah pintu rumah dia tu ada pintu kecil untuk masuk ke masjid. Mana Abu Bakar ni dia ada khawqah di rumah dia ada khawqah di masjid. Ada ulama yang sebut begitu. Mana bila dia tubik daripada rumah dia terus dia masuk ke masjid melalui khawqah tu. Ada juga sebut. Tapi Sayyidina Ali dia ada juga khawqah, tapi khawqah itu di masjid. Di rumah dia tak ada. Maknanya kalau dia tubik ke pintu besar, dia masuk ke pintu masjid hak dia. Tu ada juga ulama sebut. Kok mana pun Nabi sebut tutup belaka semua khawqah lain kecuali hak Abu Bakar saja. Bila ni Nabi sebut ni, ulama pensyarah hadis sebut hak ni dekat Nabi nak mati. Ada ulama kata lebih kurang 5 hari Nabi nak mati. Nabi kata begitu. Ini di akhir hayat Nabi ni. Nabi sebut gini hadis ni di akhir hayat Nabi. Lebih kurang 5 hari seminggu gitu ya Nabi nak mati. Nabi sebut hadis ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata, kalau kita tengok dalam syarah-syarah misalnya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan kitab Bukhari, dia kata hadis ni memang isyarat bahawa Nabi isyarat pada sahabat-sahabat dia bahawa selepas aku tak ada ni, Abu Bakar lah jadi khalifah pengganti aku. Mana ramai ulama yang beristidlal dengan hadis ini sebagai isyarat, secara isyaratan, secara isyarat daripada Nabi, supaya sahabat faham lah Abu Bakar. Ada juga setengah-setengah pensyarah hadis menyebutkan Nabi sebut hadis ketika Nabi sakit. Nabi sakit. Dia sakit tu Nabi mati. Sebab Nabi ni acak kali juga sakit. Tapi orang ni sakit, selepas tu dia mati. Ni sakit terakhir Nabi lah kira. Sakit yang membawa kepada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut gitu. Dia adalah beberapa hadis, misalnya Nabi misalnya la taj'alu qabri la taj'alu qabri masajida. Misalnya tu antara hadis dekat Nabi nak wafat juga tu. Jangan jadikan kubur aku ni seperti masjid. La tatruni kama tatratin nasara. Itu antara hadis-hadis yang Nabi sebut di akhir hayat Nabi. Jangan kamu jadikan kubur aku seperti mana? Seperti masjid. Yani pergi beribadat di kubur. Tak boleh. Ibadat ni di masjid. Duduk di rumah molek-molek kita pergi baca Quran kubur. Dengar ada, anggap lah walaupun mulut tersebut, tapi dia jadi sungguh gitu tak apa. Ada lah tu. Boleh jadi dia berasa kalau dia baca Quran kubur, sapah lalu dia mengedekat.
Makan ni. Nah, kalau baca rumah lambat. Muka jarak tu, dia kira lagu tu. Tu tak kena lah. Jadi kalau kita pergi kubur ayah kita, lepas tu kita baca Quran, tu tak apa gitu. Orang tak panggil tuju tu, orang tak panggil qasak lagu tu. Kalau tak alihnya qasak seperti masjid, kita mari ni nak baca Quran. Tak apa masjid, memang gitu masjid. Kubur tak boleh buat gitu. Ada kalau orang jenis buat kubur ni pergi memang niat nak ibadat. Ada popok Yahudi, popok Nasara tu memang dia gitu. Sebab tu Nabi tak pergi. Sebab tu dalam hadis lain Nabi takwi jadikan masjid ni seperti golongan-golongan Yahudi dan Nasara, yang mana menjadikan masjid ni sebagai tempat ibadat, hidup zikir, hidup apa. Sebab tu kalau kita tengok popok sesat ni ramai yang berkait dengan kubur ni. Jadi kena beringatlah. Itu antara hadis akhir juga Tuhan Nabi sebut. Apa yang Nabi sebut akhir tu, nak ayat dia perkara itu besar kalau kesan negatif dia tu besar sangat. Jadi kena beringatlah. Memang terbukti ramai popok sesat ni pergi kubur ni. Sebab tu kalau kita ngaji kitab fiqh, kitab agama ni lah, yang berkait dengan usul ni, berkait dengan usuluddin, berkait dengan fiqh misalnya, popok sesat, berkait dengan popok sesat yang dakwah Islam ni, ada dia panggil popok kuburi. Golongan yang minat dengan kubur ni, dia pergi tawassul pada ahli kubur, minta terus dengan ahli kubur, macam-macam lah. Jadi hadis tu pun antara hadis akhir juga. Begitu seperti hadis ini antara hadis yang Nabi sebut ketika akhir hayat Nabi SAW. Yang kedua, an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu annahu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ahabbu ilaik, qala Aisyah, qultu min ar-rijal, qala abuha, qultu thumma man, qala Umar, fa'adda rijalan fasakattu makhafatan an yaj'alani fi akhirihim, muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada Amr bin al-As radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, saya telah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah dari kalangan sahabat-sahabat engkau ini yang paling engkau cintai, yang paling engkau kasih? Wahai Rasulullah, di kalangan manusia, dan maksudnya sahabat Nabi semasa hayat Nabi itu, siapakah yang paling Tuhan cintai? Amr bin As tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab Aisyah lah, isteri Nabi. Ni kira-kiranya isteri Nabi yang ketiga, selepas Khadijah, Saudah, kemudian Aisyah ini. Saya tanya lagi, kalau dari kalangan lelaki, siapa yang paling Tuhan cintai? Maka Nabi menjawab abuha, ayahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di kalangan lelaki kan ayah dia lah, Abu Bakar. Saya tanya lagi, kata Amr bin al-As, saya tanya lagi, thumma man, kemudian siapa pula? Nabi jawab Umar Al-Faruq, Umar Al-Khattab itu. Fa'adda rijalan, lepas tu Nabi sebutlah beberapa orang lagi. Nabi sebut beberapa orang lagi selepas pada Sayyidina Umar tu disebut. Nabi ada sebut. Saya diam seketika. Saya tak tanya dah. Lepas tu saya tak tanya. Maknanya pertanyaan itu masih ada lagi. Selepas dia jawab Umar, semaman, siapa pula? Lama tanya, tak terbit lagi saya, Amr bin As. Saya pun dia bimbang, takut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan saya ni orang yang terakhir dia saya. Saya pun dia. Sebab banyak dah sebut tu tak bunyi lagi nama saya. Seolah-olah gitulah. Saya pun dia. Maknanya tak ada nombor lah. Engkau sahabat lama, belah-belah ribu sahabat masa ni. Puluh-puluh ribu lah. Jadi saya pun diam. Saya bimbang, takut Nabi bila saya dalam senara tu takut jadi orang terakhir. Saya pun senyap. Baik senyap lah kalau gitu. Gitu. Apa yang nak disebutkan di sini jelas tu disebut. Hadis ini juga riwayat Bukhari Muslim. Hadis-hadis nak kena ingat lah, hadis muttafaqun alaih, hadis tertinggi lah. Kalau kita mengaji hadis, maknanya muttafaqun alaih, pada hadis tu hadis yang paling tinggi, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yang menepati syarat mereka.
Yang disebut muttafaq alaih, maknanya yang disepakati oleh Bukhari Muslim, dia sebut dalam kitab dia. Ada juga setengah-setengah tu yang kena dengan syarat Bukhari Muslim tapi dia tak masuk dalam kitab dia. Tapi ulama kemukakan juga tu, kerana hadis ni menepati syarat Bukhari dan Muslim. Hal ni memang dia masuk dalam kitab dia. Ini kelebihan. Ini kelebihan. Jadi Aisyah tu kenapa lebih? Kenapa lebih? Kerana dia lah kira-kiranya isteri Nabi yang paling alim. Mana saya ni pun atas dasar agama. Bukan saya atas dasar dia ni anak dara. Kerana katanya satu-satunya anak dara yang menjadi isteri Nabi, Aisyah ni lah. Lepas tu dia comel. Tapi kalau kita tengok dalam huraian ulama, sebenarnya ada lagi isteri Nabi yang lain yang comel. Ada lagi. Tidak Aisyah. Gak comel ni barang nisbi. Barang nisbi. Tak serupa comel ni. Hak ni comel gini. Hak ni comel gini. Dia tak serupa. Tak apalah, hak sebenarnya hak terbaik lah, pendapat yang terbaik sayangnya Nabi pada Aisyah berbanding isteri lain ni kerana dari sudut agama. Kerana Aisyah ni memang dia alim dan lebih dari agama, menjadi tempat rujuk. Dia boleh beri pandangan kepada khalifah, menjadi tempat rujuk. Bahkan dia dianggap sebagai mufti di zaman dia, mahir dalam beberapa bidang ilmu. Ilmu keturunan, ilmu bahasa Arab, ilmu fiqh, tafsir. Dia boleh berbincang dengan tokoh-tokoh tafsir. Misalnya Ibnu Abbas, dia boleh berbincang, dia boleh tegur, dia kritik. Orang terima kritik dia. Nak boleh kritik tokoh-tokoh besar ni, mana dia ni hebat lah. Banyak bidang ilmu perubatan disebut, sehingga disebut dia ni mahir ilmu perubatan. Dia sesuai dengan zaman dia. Aisyah ni mana banyak kepakaran dia. Yang mana ulama sebut ilmu hak dia ni, misalnya ilmu perubatan. Ini dia tahu daripada ayah dia, daripada mak dia. Ilmu tentang ansab keturunan ni, ni daripada Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni antara sahabat yang paling mahir dalam ilmu keturunan Arab, diperakui oleh Nabi sendiri. Tafsir ke apa tu memang maklum di kalangan Aisyah. Jadi kalau hadirat nak tahulah secara detail, banyak lagi cerita, dia boleh rujuk. Lah ni senang, lah ni mudah kan. Sebab ulama sudah kumpul dalam bentuk digital. Kita tarik saja Aisyah. Dia dalam misalnya maktabah syarah. Ini saya sebut nak ayatnya mudah. Kalau kita nak cari kitab di maktabah, nak ambil selamat, kita tarik. Tarik tu dia ketubi berpuluh-puluh. Dia ayat dalam kitab ni rujukkan sekian, bab sekian. Kita boleh cari dalam kutub khanah mana-mana. Tapi kalau kita nak tengok situ pun kita boleh dapat. Mudah untuk kita akses maklumat di zaman sekarang. Yang keempat, yang ketiga, an Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama innaka ya Aba Bakr awwal man yadkhulul jannata min ummati, rawahu Abu Daud. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi bersabda, adapun engkau wahai Abu Bakar adalah orang yang mula-mula masuk syurga dari kalangan umatku. Jadi jelas disebut sini dalam riwayat Abi Hurairah ini, Nabi menyatakan dengan terang, ringkas saja bahasanya, ama innaka, ketahuilah wahai Abu Bakar, engkaulah orang yang mula-mula masuk syurga dari kalangan umatku. Jelas disebut. Hadis ini riwayat Abu Daud. Kalau kita lihat dari sejarah, lelaki di zaman Makkiyah, hak mula-mula menyahut seruan dakwah Nabi, mula-mula masuk Islam, hak tidak keluarga Nabi lah, Abu Bakar. Tidak anak dia, tidak isteri dia, tidak sepupu dia. Tu walaupun Quraisy belaka, kira orang luar, moga masuk tak jadi tua lagi, Abu Bakar. Tu memang disebut. Seterusnya diriwayatkan juga daripada Abi Hurairah yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "Ma li ahadin indana
yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Abi Bakr fa inna lahu 'indana yadan yukafi'uhu Allah bi yaumal qiyamah wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah juga, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, tidak ada seseorang pun di sisi kami yang membantu kami, maksudnya mana tidak ada seseorang pun yang membantu kami, sama ada dari segi wang, ringgit dan sebagainya, melainkan kami telah balasnya. Mana kami telah balas lah. Kecuali Abi Bakr, ni kami tak boleh nak balas, tak padan. Kerana Abu Bakar ni sangat besar pengorbanan dia kepada kami, peranan dia dari sudut bantuan dia kepada kami. Allah akan balas dia dengan sebab pertolongan dia itu pada hari kiamat. Allah yang akan balas. Ini nilai Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya soal Nabi nak ayatnya, kalau kita nak balas tak padan. Sebab tu ada dalam hadis lain sebut kan, kalau seseorang umat Nabi ni, kalau kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud, nak banding dengan secupuk atau separuh cupuk yang dibelanjakan oleh Abu Bakar fisabilillah, tak sama. Walaupun zahirnya nampak orang ni emas sebesar bukit Uhud, infak fisabilillah, tapi Abu Bakar secupuk atau separuh cupuk. Tapi ni nilai, bukan secara kuantiti tu, tapi nilai hakikat itu lebih Abu Bakar lagi. Sebab itulah ulama kata lebih dia ni bukan kerana benda, kerana iman dia. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Supaya juga ni, mana Allah yang akan balas pada hari kiamat. Orang lain kita boleh balas seolah-olah mampu, balaslah mampu. Tapi Abu Bakar ni tak mampu, kalau kita balas pun tak ada. Kena Allah sendiri yang bui, yang balas pada dia. Jaza sebagai balasan. Wa ma nafa'ani malu ahadin qattu, dan mana tidak ada mana-mana harta, mana-mana harta, mana-mana orang yang memberi manfaat kepada saya lebih daripada memberi manfaat oleh kepada saya oleh harta Abi Bakar. Tu maknanya Nabi nak ayat kelebihan Abu Bakar. Kelebihan Abu Bakar. Kalau kita tengok misalnya cerita ni, cerita mudah lah. Ketika Nabi nak hijrah kan, jelas dalam hadis sebut bahawa Nabi bila nak hijrah 4 bulan sebelum hijrah tu disebut dalam riwayat, Nabi mimpi nampak walaupun tak sebut sebagai Madinah lagi pada waktu itu, beberapa kali Nabi bermimpi Darul Hijrah itu, bumi tempat Nabi nak hijrah tu, walaupun tidak disebut sebagai Madinah, tetapi Nabi nampak kawasan 2 kebun, lepas tu kawasan tanah dia hitam, Nabi kata kebun subur. Tak jelas lagi Yathrib, tak jelas lagi. Nabi tidak gambarkan lagi sebagai Yathrib. Akhir sekali selepas daripada itu, Nabi mimpi, jelaslah bahawa bumi Yathrib. Bila Nabi sebut gitu pada Abu Bakar, apa yang Abu Bakar buat? Ini ulama kata jarak 4 bulan dengan mimpi itu, dengan hijrahnya Nabi, jaraknya 4 bulan. Apa yang Abu Bakar buat? Abu Bakar beli 2 ekor unta, cerdas selalu. 4 bulan dia duduk jamu, makan, gemuk, meter lah kira-kiranya. Memang dia jago sungguh. Apa tu? Bersiap sedia untuk hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengorbanan Abu Bakar. Dan kita tengok Nabi bila Abu Bakar bui pada dia tu, dia tak saya ambil, dia kata dia akan bayar lah. Walaupun dia tak ada duit lagi, dia akan bayar. Ulama kata Nabi beli dengan Abu Bakar secara jual bertangguh lah, bayar semula. Jadi Abu Bakar ni begitu. Lepas tu kalau kita ikuti sejarah Abu Bakar, misalnya Syekh Salabi dia tulis khusus sejarah Abu Bakar As-Siddiq secara khusus, sebuah kitab. Kita boleh nampak lah bagaimana kelebihan Abu Bakar dari sudut pengorbanan jiwa, pengorbanan fizikal, dan pengorbanan harta benda, termasuk dengan keluarga dia. Misalnya dalam bab hijrah ni, semua keluarga Abu Bakar terlibat. Siapa kena napa asma dia ke Abu Jahal? Sebab apa? Tekan tanya ayah mungkin mana? Dia kata saya tak tahu. Nyata apa ke Abu Jahal kan? Dia cerita, tapi dia tak ayat. Dia kata saya tak tahu. Seterusnya Ali bin Umar radhiyallahu taala an
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار رواه الترمذي. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala, yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda khusus untuk Abu Bakar, engkau adalah temanku, sahabatku di kolamku di hari akhirat. Dan engkau adalah temanku, sahabatku di ghar, di gua Thawr ketika hijrah 3 hari. Kan ada gua tu. Yang disebut dalam Quran tu, la takhaf wa id qala li sahibi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana tu. Ayat itu digunakan sebagai nak menyabitkan bahawa kedudukan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi ni sabit berdasar kepada Quran. Siapa dia nafi tu boleh rosak akidah. Sebab apa? Kerana sabit sebut wa id qala li sahibi, sebut sahib, tak ada dah orang lain di gua Hira tu. Kerana Ali tak ada situ. Tak ada tu. Di gua Thawr itu tak ada dah orang lain. Jadi jelas sangat kenyataan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Sebenarnya hadis ini sebab golongan-golongan sesat ni yang mengkafirkan para sahabat Nabi ni, baru ni kan kita sebut baru ni minggu sebelum ini satu hadis bagaimana di hari akhirat, pada mahsyar ini ada di kalangan yang Nabi sebut ashabi, sahabat-sahabatku yang dihalau daripada menghampiri kolam Nabi. Jadi puak-puak Syiah guna tengok ni, sahabat jahat. Sahabat, bila sahabat tu nak pergi cerita kan, innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhat asy-shimal. Pada hari akhirat nanti, bila mari beberapa orang dari kalangan umatku, lalu mereka dihalau ke sebelah kiri, maka aku kata, wahai Tuhanku, ini sahabatku, ashabi. Dalam riwayat sebut 3 kali ada ashabi, sahabatku. Lalu Allah sebut, engkau tidak tahu, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka telah buat selepas ketiadaan engkau. Jadi hadis ni dieksploitasilah, digunakan sehebat-hebatnya oleh Syiah. Bahawa tengok ni, Nabi kata sahabat aku tu, tapi Allah kata mu tak tahu apa yang mereka buat selepas kau. Tengok, ini bukti bahawa sahabat Nabi bila Nabi mati dia murtad. Berdasarkan ni, dan kita sebut dah minggu sebelum ini bagaimana ulama menjelaskan kedudukan hadis ini. Bahkan ulama Syiah sendiri, Ibnu Babuh Al-Qummi itu antara tokoh tafsir mufassir Syiah yang terulung lah. Dia guna hadis ini bukan untuk merujuk pada sahabat. Tokoh tafsir ulung Syiah pun guna hadis ni untuk menunjukkan tentang orang-orang munafik. Perkara Syiah dia tak baca kitab tafsir dia ni. Dia tak baca kitab tafsir dia. Padahal hadis ni, misalnya At-Tijani, dia guna hadis ni, ayatnya sahabat Nabi ni dihalau daripada menghampiri kolam Nabi untuk minum air pada hari akhirat. Kerana itu saja sumber air yang ada di alam akhirat. Sebelum masuk syurga, sebelum masuk neraka, itu saja sumber air yang ada. Pakat lagi lah minumnya. Jadi hak boleh pergi tu kira-kiranya hak baik-baik, hak soleh-soleh. Tiba-tiba sahabat Nabi bila nak pergi minum, dia halau. Nabi kata, sahabat saya tu. Maka Allah berkata, mu tak tahu selepas mu mati geria apa buat dia buat ni. Pok Syah kata, ni sahabat tu, ni bukti. Sedangkan tokoh tafsir dia, tokoh mufassir dia guna hadis ni untuk menunjukkan tentang munafik, bukan sahabat. Sebab itulah ulama tulis kitab khusus pula beza munafik dengan sahabat ni. Jadi ulama kita ni siap dah, dia siap sedia dah kemungkinan tu. Sebab tu ada kitab khusus nak pula beza di antara munafik dan sahabat. Dia jelas tu, sahabat ni lagu mana, munafik ni lagu mana, dia jelas. Ulama tulis khusus kitab tu. Kita boleh baca, kita tengok sifat ciri-ciri dah. Misalnya cuba hadis-hadis tak perhati. Sebab tu hadis tak boleh tinggal hadis Nabi. Orang munafik zaman Nabi di Madinah ni tak giper. Ada saja kalau ada sebut giper apa dia tak masuk pada depan. Mana kalau orang panuh, anak panuh habis dia tak kena dia. Ni perangai disebut dalam kitab. Memang gitu aja. Paklah ni pun hadis-hadis tak pernah tengok ke pokok Syiah ni perang, maknanya perang orang kafir. Pernah tengok? Ulama kita tanya tu. Hasan Nasrullah tu pelawak tu, kata lawan Israel. Hamas apa yang Israel tu sebenarnya?
Tak ada, tak pernah. Tapi dalam sejarah sebut dia lah yang membantu musuh-musuh Islam Baghdad, Afghanistan, Iraq. Dia, tu jelas. Kalau kita lihat pada pernyataan-pernyataan daripada penjual-penjual daripada sana hok mari ke Malaysia, kita bercerita. Sebab kalau kita tengok dalam internet, kadang-kadang boleh berlaku benda macam-macam kemungkinan lah. Jadi terang, hati-hati nak kena baca lah, cuba tengok siapa ulama sebut terang, tulis kitab lah. Beza di antara sahabat dengan munafik, biar jelas. Bahkan Ibn Taymiyah sebut sahabat kalau peringkat Makkiyah itu, peringkat zaman Mekah itu. Sebab ada orang kata sahabat ni pun ada juga sifat nifak. Sebab apa? Kena dengan takrif nifak. Kerana nifak ni menyembunyikan sesuatu dalam hati, menyembunyikan mana apa yang nampak ini tidak seperti ada dalam hati. Itulah munafik. Kalau lagu tu boleh juga kata pada sahabat, sebab sahabat ni ramai yang menyembunyikan Islam, tunjuk depan ni supaya orang kafir. Peringkat awal kan. Jadi boleh juga orang kata munafik lagu tu. Ibn Taymiyah kata tidak gitu. Hak sembunyi dalam tu hak tak molek, tu baru munafik. Kalau orang Islam peringkat awal dalam keadaan takut, sembunyi ke Islam, takut tahu kepada kafir Quraisy, depan nampak supaya orang kafir, dalam tu Islam. Hak tu tidak munafik, sebab hak dia sembunyi ke dalam tu hak molek. Maksud munafik ni hak dia sembunyi tu hak molek, hak dia tonjolkan kepada orang tu hak tak molek. Itu baru orang panggil munafik. Itu baru orang panggil munafik. Supaya takiyah. Sebab apa tu? Sebab menipu. Hak dia sembunyi tu tak molek, hak dia tunjuk kita hak molek. Sebab apa tu? Kerana nak tipu kita. Tu kena beza. Jangan kita pakai takrif munafik semata-mata apa yang kita zahirkan ini tidak sama dengan apa yang ada dalam hati kita, ada dalam jiwa kita, maka kita kata munafik. Kalau tu sahabat pun jadi munafik. Kena dengan takrif? Tidak. Jadi jelas kalau kita tengok sini, Abu Bakar tu sahibi alal haud, mana boleh minum air di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar juga adalah merupakan sahabat aku semasa berada di Gua Thawr itu. Itu jelas tu. Jelas. Jadi hadis ni mana nak menyangkal lah dakwah pokok Syiah itu yang menuduh Abu Bakar. Sebab itulah ulama-ulama kita tanya, dah dia kuat sangat dia guna hadis tadi, cuba sebut siapa dia sahabat je ya. Cuba sebut nama seorang nak tahu. Hak yang dihalau tu lah, siapa dia? Ini soalan ni antara 1000 soalan yang ulama kita tanya. Ulama kita siap 1000 soalan untuk buat dia jawab. 1000. Bukan sikit-sikit. 1000 soalan. Agak-agak berapa malam tu kalau nak bahas 1000. 1000 soalan. Dia kena jawab. Puak dia buat lah, puak dia buat 100 soalan, 100. Kalau tak jumpa cari lagi. Sekat malam kemarin tu 100 baru. No. Untuk ahli sunnah. Soalan untuk ahli sunnah kena jawab. Pertanyaan daripada Syiah. Ulama kita buat 1000 lebih tu. Berdasar pada kitab dia. Misalnya dia duk kapi Abu Bakar, kapi Umar. Demo-demo ni imam dia tu. Imam dia kalau kita tengok hati-hati ulama kita tulis kita. Imam dia, imam belah dia tu anak-anak tu. Buh nama Abu Bakar Umar. Anak-anak Jafar Sadiq ada anak dia nama Abu Bakar Umar. Tak okeylah benci bubuh nama musuh. Kalau musuh sungguh tak okey bubuh nama. Kita tak bubuh nama musuh kita, anak kita. Sebab apa hak tu orang guna sampai ke kiamat pun nama tu. Kita tak akan bubuh. Jadi apa yang saya nak menarik perhatian hadirat, dia ada kitab khususnya, kitab Musaharah. Mana kita kata hubungan perkahwinan di antara ahli bait Nabi dengan sahabat radhiyallahu anhu, keluarga Nabi. Maknanya kalau kita tengok tu pening kita. Ni nikah ni dengan sahabat, dengan keluarga Muawiyah. Maknanya hubungan baik sebenarnya. Hubungan keluarga Sayyidina Ali dengan sahabat-sahabat yang lain ini sama ada dengan keluarga Umawi. Keluarga Sayyidina Ali ni, keluarga Sayyidina Ali ni memang dia baik dengan keluarga Muawiyah ibnu Abi Sufyan sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita tengok dalam kitab nasab, kalau kita tengok keluarga dia ni banyak bubuh nama Osman, nama Umar, banyak pun. Muawiyah ada bubuh nama gitu. Kalau balas siapa peringkat, balas siapa perat, balas sungguh, kalau balas ngerti lah dia tak bubuh nama gitu. Tak seru ayat. Kita kalau ada musuh kita nama kita tak bubuh. Tu kan kita tak bubuh.
Selain daripada itu, Nabi juga sebut, misalnya riwayat daripada Aisyah, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala Abu Bakr ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala anta atiqullah famin yawma idin summiya atiqan, rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, pernah Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, engkau adalah atiqullah. Atiqullah ni gelar kepada Abu Bakar. Siapa dia bui? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak hari itu, famin yaumi, semenjak hari itu Abu Bakar disebut sebagai atiq. Bila kata atiqullah tu maknanya Sayyidina Abu Bakar. Apa makna atiqullah? Orang yang dibebaskan daripada api neraka, tak akan masuk neraka. Nabi bui gelar itu pada Abu Bakar. Atiqullah, mana orang yang bebas daripada kena api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. An Muhammad ibn al-Hanafiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu li abi ayyun nasi khairun ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakr, qultu thumma man, qala Umar, wa khashitu an yaqula Uthman, qultu thumma anta, qala ma ana illa rajulun minal muslimin, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Muhammad bin al-Hanafiyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan daripada Muhammad bin al-Hanafiyah, ini anak Sayyidina Ali, ini anak Sayyidina Ali. Muhammad bin al-Hanafiyah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, saya tanya ayah saya. Dia tanya ayah dia lah, Sayyidina Ali. Dia kata di kalangan orang ramai ni, siapa dia selain daripada Nabi lah? Dia tanya ayah, dia tanya Sayyidina Ali, selain daripada Nabi, siapa yang paling ayah saya, yang paling baik, yang paling baik, siapa yang paling baik selain daripada Nabi? Kalau tak Nabi paling baik, selepas Nabi siapa? Itu persoalan Muhammad bin al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali. Dia tanya ayah dia. Sayyidina Ali jawab, Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Kemudian saya tanya lagi, kemudian siapa pula? Jawab Sayyidina Ali, Umar, Sayyidina Umar. Kata Muhammad bin al-Hanafiyah, wa khashitu an yaqul Uthman, saya bimbang kukuk dia kata lepas tu Uthman. Terus saya kata, saya pitah dulu lagi maknanya. Saya pun kata summa anta, kemudian engkau sendiri macam mana? Engkau sendiri, mana ayah dia? Ayah dia tu mana? Duduk nombor berapa? Seolah-olah begitu. Jawab Sayyidina Ali, tidaklah aku ni tidak lebih melainkan seperti orang lain dari kalangan orang-orang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini tawaduk Sayyidina Ali lah. Aku ni seorang ramah lah. Gitu. Ini tawaduk Sayyidina Ali. Jadi ulama bahas apa Muhammad bin al-Hanafiyah kata gitu, nampak semacam benci kepada Uthman itu. Dia bimbang, nak tanya lagi bimbang. Kalau tanya lagi dah dua dah Abu Bakar, ayah dia ya. Lepas tu Umar. Jadi saya bimbang nak tanya pula, takutnya jawab Uthman. Nampak macam benci pada Uthman ni, Muhammad bin al-Hanafiyah ni. Jadi ulama pecek lah, ulama kita cek, dia kata masa ni Muhammad bin al-Hanafiyah ni umur berapa? Dia kecil lagi masa ni. Sebab tu ulama kata ni maknanya masa ni dia kecil. Sebab cerita ni berlaku ni di zaman mana selepas tu. Ulama sebut selepas di zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali mereka telah berlalu dah 3 sahabat besar, itu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dia tanya di zaman khalifah keempat, yang ni zaman ayah dia ada, dia tanya dia. Jadi kita kena faham lah, zaman Sayyidina Ali bahkan separuh zaman Uthman itu zaman yang fitnah sangat hebat, yang mana antara sahabat yang paling teruk diserang zaman itu Sayyidina Uthman. Sampai terbunuh Sayyidina Uthman. Yang mana kalau kita baca sejarah bagaimana musuh-musuh Islam mari daripada Kufah, daripada Mesir ni 10,000 lebih disebut, mari nak bunuh Sayyidina Uthman. Dia tidak direct pergi ke Madinah, dia pergi buat haji dulu. Jadi 10 ni dia menggambarkan sebagai dia ni, mana orang yang nak pergi buat haji, dia pergi ke Mekah. Tak ada siap kerja haji pun dia mari tu orang pergi ke Madinah. Masa tu sahabat duduk Mekah, ramai yang duduk di Mekah masa tu. Jadi orang duduk Madinah tak ramai. Itu ada disebut dalam kitab. Jadi terbunuh Sayyidina Uthman. Jadi pada waktu tu zaman fitnah,
Jadi Muhammad Al-Hanafiyah ni, ulama sebut memang dia enggak fitnah, zaman fitnah, okay? Dia mari puasa tak senang. Tapi tak ada satu kenyataan pun dalam kitab kita. Tak usah kira lah kitab Syiah tu. Dalam kitab kita yang menyebutkan Muhammad Al-Hanafiyah ni kutuk sahabat. Tak ada. Kita tak jumpa tu. Cuma dia berasa sepuluh budak sepuluh budak tidak mati. Dia nilai ayah dia lah hebat kok mana pun. Tama-tama kalau orang sekeliling dia duduk cerita ayah dia lebih, Sayyidina Uthman ni tidak lebih sepatutnya. Sebab ada juga puak Syiah mereka awal dulu dia melebihkan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dah tetap lebih. Ada juga Syiah mereka awal, dia panggil Syiah Mufaddilah ini. Dia apa dia dinamakan dia Syiah kerana melebihkan Sayyidina Ali daripada siapa? Daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan. Ada juga Syiah tu mereka awal. Syiah ni memang diterima oleh Imam Bukhari sebagai perawi, diterima untuk Syiah ni. Jadi kita kena faham lah ni. Tapi pokok mana pun jelas daripada hadis ni perakuan daripada Sayyidina Ali sendiri bahawa orang yang paling baik selepas Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yang terakhir, patut kita bincang semula lah. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Uthman thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum, rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, pernah kami semasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menjadi kebiasaan kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan banding. Kami, kata Abdullah Ibnu Umar, kami semasa zaman Nabi, kami tidak bandingkan Abu Bakar dengan siapa-siapa. Kami tak banding Abu Bakar dengan siapa-siapa. Mana selepas tu Umar, selepas tu Uthman. Maknanya kalau mengikut Ibnu Umar, Abu Bakar, kalau zaman Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman ini sahabat Nabi yang tidak dibandingkan dengan orang lain. Mana tak layak kalau nak banding orang lain. Mana hebat, tinggi sangat. Seperti kita kata, kalau kita nak buat contoh tak Malik, kita tak guna nama ayah kita buat contoh. Kita tak akan bandingkan ayah kita sebagai contoh kepada benda tak Malik. Ayahnya berapa hormat pada ayah kita. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman ini tidak dibuat banding. Pada mana tak layak nak buat banding, layaknya lebihnya. Mana kalau kita kecek Kelantan, orang tak buat ngacak ni nama ni. Nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman ni orang tak buat ngacak ni. Ni. Apa tu? Kerana lebih sangat. Kita akan nampak kelebihan ni. Tengok Abu Bakar, mertua Nabi. Lepas tu Sayyidina Umar, mertua Nabi. Uthman, natu dua orang Nabi anak tu. Dua orang Nabi nak mati hak ni, hak ni pula. Siapa disebut Zunnurain, Sayyidina Uthman itu. Kemudian kami tinggalkan sahabat-sahabat Nabi lain. Mana kami biarkan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kami tidak akan bandingkan, la nufadilu bainahum, kami tidak akan bandingkan sesama mereka. Tetapi kalau Abu Bakar, Umar, Uthman ni, kita akan sebutlah dia ni lebih daripada orang lain. Ada sebut gitu. Itu maksudnya. Lebih daripada orang lain. Mana tak boleh nak banding lah, nak banding orang lain. Dia ni. Tapi sahabat-sahabat Nabi yang lain pun kita tidak, maknanya kita kira sama. Kita tidak kata selepas daripada sahabat pak ni, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mana orang lain pun kita ada waktu banding gede. Maknanya kita menganggap sahabat Nabi yang lain juga sama taraf dia. Tetapi hak ni, khususnya Abu Bakar, Umar dan Uthman ni, kita tak boleh buat banding lah dengan orang lain. Tak padai kalau nak banding. Kalau nak tanding pun tak ada lawan lah. Gitu. Ini riwayat dalam kitab Bukhari. Dan insya-Allah hadis-hadis lain yang insya-Allah kita akan bincang semula lah. Ini hadis-hadis nak kena ingat lah. Jadi perkara ini Nabi sebut. Sebab itulah ulama sebut. Jadi hadis-hadis tentang kelebihan sahabat yang begitu banyak yang ada dalam kitab tu. Bukan ni sajalah, sahabat-sahabat lain, Bilal dan sebagainya, Talhah, ada sebut itu sebagai peringatan kepada kita. Ni sahabat, kedudukan sahabat dia. Sebab apa? Ini orang penting dalam agama. Orang penting dalam agama Islam tersebar ni kerana sahabat lah.
Sebab tu setengah ulama kata memang rosak orang yang sudah rosak fitrah sekiranya mengkafirkan sahabat Nabi. Orang yang sudah rosak nilai, orang yang sudah teruk punah fitrah dia, kalau kata sahabat Nabi memang cukup tidak lagi, tak nak sabar sikit habuk. Itulah. Jadi kita kira tu kerana benda ni berlaku dalam kita ni fitnah. Tetap kali ni. Setakat itulah, insya-Allah kita akan sambung perbincangan ni mengikut dia punya tertib ya. Setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.